Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Syawal buat semua. Apa khabar anak-anak pelajar? Diharapkan semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera selalu pada bulan Syawal yang mulia ini. Baiklah, pada hari ini kita bersama-sama lagi dengan saya, Cikgu Abdul Manaf bin Hassan dari SMK Tengku Sulaiman, Berseri Perlis, Pusat Tingkatan 6, Mod 2. Mungkin anak-anak pelajar sudah pun mula berasa untuk ke sekolah apabila Menteri Kanan Pendidikan telah mengumumkan 24 hari bulan Jun kita akan ke sekolah semula, tingkatan 5 dan tingkatan 6. Baiklah, Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama-sama dengan saya pada hari ini kita akan membicarakan perkongsian ilmu berkaitan mata pelajaran pengajian am bahagian A, soalan struktur. Terlebih dahulu, cikgu ingin mengulang kaji sedikit sebanyak perkongsian kita pada minggu-minggu yang sudah agar anak pelajar dapat mengingati kembali topik-topik yang telah cikgu bincangkan. Baiklah ya, kita teruskan pengajian am semester 2 9002 bahagian A, soalan struktur. Beberapa panduan kepada calon sepintas lalu sebagai satu peringatan kepada calon apabila menjawab soalan bahagian A, soalan struktur. Pertama, cikgu ulang secara ringkas, kenal pasti kehendak soalan sama ada faktor, langkah, punca, kesan, cabaran, halangan yang melibatkan kerajaan atau rakyat. Yang seterusnya, gariskan kata kunci yang terdapat di dalam soalan. Yang ketiga, lihat kehendak soalan sama ada positif atau negatif. Dan seterusnya, menjawab soalan yang calon lebih yakin terlebih dahulu untuk memperoleh markah yang lebih baik, dan calon haruslah memahami isu yang dikemukakan sama ada secara umum atau secara khusus. Dan yang terakhir, cikgu cadangkan sahaja di sini masa ialah 10 hingga 15 minit kerana terdapat 4 soalan saja. Ini sepintas lalu sebagai ulang kaji kepada anak-anak pelajar sebelum menjejakkan kaki semula ke sekolah. Dan anak pelajar sudah memahami sukatan pelajaran secara tidak langsung, iaitu Malaysia Maju dan Sejahtera. Dan seterusnya, beberapa petunjuk negara maju dan sejahtera telah pun cikgu bincangkan pada siri-siri yang sebelum ini, dan hari ini adalah lanjutan. Maka fokus dalam bahagian soalan struktur iaitu para pelajar haruslah memahami konsep negara maju dan sejahtera dari aspek umum, peranan dan usaha kerajaan, politik, ekonomi dan sosial. Dan seterusnya, para pelajar juga harus memahami rukun negara yang telah cikgu bicarakan sebelum ini, dan hari ini cikgu akan sambung wawasan 2020 dan dasar-dasar kerajaan. Diharapkan para pelajar sudah bersedia dengan modul yang telah disediakan
sebelum kita bercuti PKP sebelum ini. Baiklah. Sebelum ini telah cikgu huraikan, iaitu Malaysia maju dan sejahtera dari aspek perspektif kerajaan. Dan pada kali ini cikgu akan sambung Malaysia maju dan sejahtera juga dari segi perspektif rakyat dan seterusnya rukun negara. Bermakna di sini ada 3 soalan yang telah cikgu bincangkan, iaitu negara maju dan sejahtera mengikut perspektif kerajaan, negara maju dan sejahtera mengikut perspektif rakyat dan seterusnya rukun negara yang merupakan ideologi negara kita. Maka di situ sudah ada 3 soalan yang boleh dijawab oleh para pelajar dan seterusnya cikgu tinggalkan pada siri yang sebelum ini iaitu 3 soalan latihan. Yang pertama, jelaskan 2 langkah bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap penghayatan prinsip rukun negara. Yang kedua, senaraikan 3 kesan terhadap negara sekiranya masyarakat kurang menghayati prinsip rukun negara. Dan yang ketiga, nyatakan 3 kepentingan menghayati prinsip rukun negara dalam kalangan masyarakat majmuk. Diharapkan para pelajar sudah menjawab soalan ini bersama-sama dengan rakan dan guru melalui media sosial yang ada pada hari ini. Baik, pada hari ini cikgu akan teruskan perbincangan kita iaitu perkongsian berkaitan wawasan 2020. Mengapa tahun 2020? Para pelajar. Maka tahun 2020 iaitu tahun ini merupakan satu jangka masa yang sangat strategik iaitu 30 tahun Malaysia maju mengikut acuan sendiri dan seterusnya pada tahun 2020 jelas nyata di depan mata kita semua dunia hari ini sudah tiada sempadan. Maka persaingan yang semakin hebat kerana dasar langit terbuka, globalisasi telah pun menjana keseluruhan pasca hidup kita. Dan seterusnya kita lihat beberapa aspek yang harus kita kenal pasti wawasan 2020 yang menjadi isu negara maju, tetapi maju mengikut perspektif Malaysia. Maka dalam wawasan 2020 para pelajar haruslah memahami 9 cabaran dalam wawasan 2020. Maka cabaran yang pertama iaitu mewujudkan negara Malaysia yang bersatu, yang mempunyai matlamat yang serupa dan dikongsi bersama. Yang kedua, mewujudkan masyarakat yang berjiwa besar, tenteram dan maju dari segi keyakinan terhadap diri sendiri. Mewujudkan dan membangunkan masyarakat demokratik dan matang, mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika, mewujudkan masyarakat yang liberal dan bertolak ansur, mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, mewujudkan masyarakat yang penyayang dan berbudaya penyayang, dan seterusnya memastikan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi dan mewujudkan masyarakat yang makmur yang mempunyai ekonomi berdaya saing, dinamik, giat dan kental. Baik. Apabila kita memahami 9 cabaran dalam wawasan 2020, maka kita lihat bagaimana contoh-contoh soalan yang dikemukakan berdasarkan kepada wawasan 2020. Kita lihat contoh soalan yang pertama. Nyatakan 2 kebaikan yang diperoleh rakyat Malaysia jika cabaran dalam wawasan 2020 dapat dicapai. Maka cikgu dah tekankan sebelum ini, soalan ini positif atau negatif. Maka kita lihat 2 kebaikan. 2 kebaikan ialah sesuatu yang positif dan di hujung juga ada dapat dicapai. Maka sesuatu yang kita nak capai itu adalah sesuatu yang baik. Maka soalan ini aras dia adalah aras rendah, nyatakan 2 kebaikan. Baik, kita lihat bagaimana bentuk jawapan pada contoh soalan ini. Baik. Bagaimana kita memperoleh jawapan? Maka kita harus memahami 9 cabaran yang terdapat dalam wawasan 2020. Maka yang pertama kita lihat, rakyat Malaysia jika cabaran dalam wawasan 2020 dapat dicapai, maka rakyat Malaysia akan menjadi lebih bermoral dan beretika.
Para pelajar boleh memilih daripada 9 cabaran tersebut, cuma kita harus fahami kehendak soalan. Yang kedua, rakyat Malaysia akan menikmati keadilan ekonomi. Ya, ada banyak lagi kalau calon tidak mahu memilih jawapan ini, calon juga boleh memilih jawapan yang lain. Rakyat Malaysia akan lebih hidup dalam keadaan yang harmoni dan sejahtera. Ya. Rakyat Malaysia boleh mengamalkan budaya progresif dan saintifik. Tidak ada masalah, ya. Baik, kita lihat daripada cabaran wawasan 2020, soalan yang seterusnya. Ya. Maka soalan yang seterusnya, senaraikan 4 faktor yang melambatkan pencapaian hasrat untuk mewujudkan Malaysia yang bermoral dan beretika di Malaysia. Maka soalan dibina berdasarkan kepada 9 cabaran tersebut. Apa cabaran yang terdapat dalam 9 cabaran tersebut ialah cabaran mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika di Malaysia. Maka soalannya ialah senaraikan 4 faktor yang melambatkan. Sesuatu yang melambatkan maksud proses itu tergendala ataupun terganggu. Bagaimana untuk mencapai hasrat mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika? Maka jawapan bagi soalan ini sudah semestinya melibatkan faktor. Maka di sini para pelajar, cikgu ingin tekankan terus. Kadang-kadang soalan seperti ini boleh juga disoal di dalam soalan esei. Bermakna soalan struktur dengan soalan esei bahagian C ada signifikannya, ada kolerasinya para pelajar. Ya, kadang-kadang mengapa kita lihat faktor yang diberikan dalam soalan struktur kadang-kala juga disoal di dalam soalan esei. Cuma dalam esei soalannya perlu dihuraikan dengan jelas, jitu dan tepat. Tetapi dalam soalan struktur maka kita hanya memberikan idea-idea sahaja. Baik, 4 faktor yang melambatkan. Faktor yang pertama, pengaruh media massa ataupun media komunikasi. Yang kedua, sikap yang mengutamakan kemewahan ataupun materialistik. Dan yang ketiga, pengaruh negatif masyarakat. Dan yang keempat, penguatkuasaan undang-undang yang longgar atau lemah. Sekiranya kita senaraikan, kita lihat faktor-faktor ini boleh diguna pakai dalam soalan esei. Tetapi dalam soalan esei, kita haruslah menghurai dengan jelas, tepat dan jitu. Boleh faham para pelajar? Ya. Jadi, apabila belajar soalan struktur, sekalikan kita belajar bersama-sama soalan esei. Ya. Baik, kita lihat yang seterusnya. Contoh soalan yang ketiga, nyatakan 2 kebaikan yang diperoleh rakyat Malaysia jika cabaran wawasan 2020 dapat dicapai. Juasan macam tadi juga, ini ada ulangan. Ya. Kita tengok yang seterusnya. Huraikan 2 ciri masyarakat saintifik dan progresif yang hendak dicapai melalui wawasan 2020. Kita lihat di sini. Huraikan 2 ciri masyarakat saintifik dan progresif. Cabaran ya dalam wawasan 2020 ialah melahirkan masyarakat yang saintifik dan progresif. Maka soalan ini ialah soalan huraikan. Maka soalan ini adalah aras tinggi hot. Ya, kita lihat bagaimana jawapannya. Baik. Bagaimana kita nak melahirkan masyarakat yang saintifik dan progresif? Maka masyarakat yang saintifik dan progresif dapat dilahirkan dengan penggunaan teknologi. Ya. Apa huraiannya? Masyarakat berkemahiran dalam penggunaan teknologi yang canggih dan terkini. Baik. Dan kita lihat pada hari ini, pada tahun ini, kita berada pada tahun 2020. Maka kecanggihan penggunaan teknologi kita lihat pada hari ini dalam pelbagai bentuk. Sama ada dalam bidang automotif, dalam bidang pendidikan, dalam bidang perubatan, dalam bidang penerokaan angkasa lepas, dalam bidang sains dan teknologi, pelbagai inovasi diberikan penekanan. Maka kita lihat di sini terdapat pencapaian-pencapaian ya dalam wawasan 2020. Yang kedua, penyumbang kepada sains dan teknologi. Kita lihat pada hari ini huraiannya, masyarakat mampu mencipta teknologi untuk digunakan oleh orang lain.
Ya, kita tidak mahu masyarakat pada tahun 2020 ini menjadi pengguna teknologi semata-mata, tetapi mereka haruslah menjadi pencipta ataupun penyumbang. Dan yang ketiga, kita lihat ciri kreatif dan inovatif. Maksud dia, masyarakat sentiasa berfikiran kreatif dan inovatif dalam penghasilan produk. Kita lihat hari ini sudah terdapat pelbagai produk-produk yang hasil daripada kreativiti dan inovasi, iaitu pada tahun 2020 ini. Kenapa semua produk ini boleh dipasarkan melalui dalam talian? Ya, itu maksudnya pengaplikasian penggunaan teknologi. Maka cikgu berikan soalan perbincangan di sini. Ya, soalan perbincangan yang pertama, terangkan dua rasional kerajaan mewujudkan masyarakat penyayang dan berbudaya penyayang dalam wawasan 2020. Ya? Baik, ini soalan perbincangan. Apabila soalan perbincangan, cikgu akan bersama-sama membincangkan jawapan dalam sesi ini. Baik, kita lihat. Ya, dua rasional kerajaan mewujudkan masyarakat penyayang dan berbudaya penyayang dalam wawasan 2020. Rasional. Para pelajar harus faham rasional. Istilah rasional ialah sesuatu pertimbangan yang wajar. Dia bukan kesan. Ya, dia bukan faedah, dia bukan faktor, dia bukan cara, tetapi merupakan sesuatu pertimbangan yang wajar yang telah dilakukan oleh kerajaan untuk mewujudkan masyarakat penyayang dan berbudaya penyayang. Timbul persoalan di sini, why? Kenapa? Maka ini jawapannya. Ya? Maka rasional untuk mewujudkan masyarakat penyayang dan berbudaya penyayang kerana kita lihat pertama, berlakunya pelbagai gejala sosial dalam kalangan rakyat, dalam kalangan masyarakat pada hari ini. Maka pertimbangan yang wajar diambil oleh kerajaan ialah mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya penyayang bagi mengatasi gejala sosial yang semakin menular dewasa ini. Ya, kita lihat yang kedua, semakin terhakis nilai-nilai kemasyarakatan. Kita lihat pada hari ini masyarakat sudah mementingkan diri sendiri. Maksud dia individualistik, materialistik. Maka rasional kerajaan mengadakan wawasan 2020 untuk mewujudkan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang murni. Dan seterusnya berlakunya kemusnahan harta benda awam dan alam sekitar. Kita lihat pada hari ini, ya. Pelbagai gejala vandalisme berlaku, alam sekitar tercemar, pembuangan sampah merata-rata. Maka rasional kerajaan mewujudkan masyarakat penyayang dan berbudaya penyayang untuk mengembalikan semangat sayangkan harta benda awam yang disediakan dan cintakan alam sekitar. Dan kita lihat di sini pengabaian kepada warga tua dan OKU. Maka rasionalnya kerajaan mewujudkan masyarakat penyayang dan berbudaya penyayang hari ini. Kita sudah ada nilai-nilai yang kita harus hargai warga tua dan juga orang kelainan upaya di bawah dasar orang kelainan upaya dan juga dasar warga tua negara. Dan seterusnya pengabaian dan penganiayaan bayi dan kanak-kanak. Gejala ini semakin menular dalam masyarakat kita pada hari ini. Maka kita ingin mewujudkan masyarakat penyayang dan berbudaya penyayang, iaitu masyarakat Malaysia yang mempunyai acuan yang tersendiri. Bermakna di sini, kita maju dari segi aspek pembangunan dan kita juga harus maju dari aspek sahsiah dan jati diri masyarakat. Dan seterusnya, kegiatan antisosial semakin meningkat. Kita lihat pada hari ini, rasionalnya kita perlu kembalikan masyarakat penyayang dan berbudaya penyayang agar budaya antisosial ini kita semakin kurangkan. Masyarakat haruslah saling hormat menghormati, bertoleransi, bekerjasama. Maka rasional dalam wawasan 2020, kerajaan ingin mewujudkan masyarakat penyayang dan berbudaya penyayang agar Malaysia maju seiring antara sahsiah, jati diri dan juga pembangunan keinsanian. Ya? Dan seterusnya, cikgu tinggalkan di sini soalan latihan untuk para pelajar bincangkan bersama-sama, sama ada dengan guru atau rakan-rakan ya melalui media sosial yang ada. Yang pertama, ya, senaraikan 3 pencapaian dalam wawasan 2020.
Soalan ini umum, senaraikan saja. Soalan yang kedua, huraikan dua pencapaian dalam bidang ekonomi seperti yang dihasratkan dalam wawasan 2020. Fokus di sini ialah huraikan dua pencapaian. Hal ini bermakna soalan ini adalah aras tinggi, hot, ya. Dan soalan yang ketiga, nyatakan 3 kejayaan wawasan 2020 dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dalam kalangan masyarakat Malaysia. Ya, cikgu tinggalkan 3 soalan latihan untuk para pelajar kupas, bincang, teliti dan hayati bersama-sama, ya, bersama dengan rakan-rakan dan juga guru. Baiklah, sudah ada 4, iaitu pertama, cikgu rasa negara maju dan sejahtera dari segi perspektif kerajaan, dapat. Dan yang kedua, negara maju dan sejahtera dari perspektif rakyat, yang kedua. Dan yang ketiga, negara maju dan sejahtera mesti berideologi, iaitu rukun negara. Dan yang seterusnya, pada hari ini cikgu telah bincangkan, negara maju dan sejahtera berprinsipkan, bertunjangkan cabaran yang harus kita lalui dalam wawasan 2020, iaitu pada tahun ini. Ya, kita lihat cabaran pada tahun ini sangat, ya, kuat, terutama dalam bidang pendidikan dan juga kesihatan. Boleh para pelajar? Baik. Para pelajar juga harus memahami, ya, kemakmuran bersama di bawah dasar kerajaan, iaitu sektor pertumbuhan yang baru, reformasi bakat, sumber tenaga yang melibatkan 7 teras strategik, ya, dalam perseturuan dan penambahbaikan ekosistem perniagaan dan juga industri. Jasa para pelajar boleh mendapatkan bahan ini, ya. 7 teras strategik capai kemakmuran bersama. Yang pertama, mungkin soalan tanya, senaraikan 3. Maka para pelajar boleh pilihlah daripada yang ada 7 ni 3. Ya, pilihlah yang senang-senang, ya, seperti memperkukuhkan kesejahteraan sosial, pembangunan wilayah yang inklusif, peningkatan modal sosial masyarakat, ataupun pilihlah yang mana-mana. Ya, ini antara beberapa isu yang cikgu berikan. Teruskan. Seterusnya, kita lihat yang terkini. Maka pengajian am ni, para pelajar harus faham isu-isu semasa berkaitan dengan dasar-dasar kerajaan. Dan baru sahaja dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, viral hari ini orang panggil Abah lah, ya, iaitu penjana, iaitu Pelan Jana Semula Ekonomi Negara. Jadi dalam pengajian am kita harus faham isu-isu dasar-dasar kerajaan dari semasa ke semasa. Ya, baik. Daripada dasar-dasar kerajaan, ya, anak-anak pelajar harus faham dari masa ke semasa. Maka soalan berkaitan dengan dasar-dasar kerajaan akan diuji secara umum, ya, dan juga secara khusus. Kalau secara umum, bermakna di sini para pelajar akan menguji pengetahuan pelajar berkaitan dengan dasar-dasar yang telah dilaksanakan oleh kerajaan yang melibatkan ekonomi, sosial dan budaya, juga pentadbiran. Baiklah, cikgu akan tunjukkan kepada para pelajar dan bincangkan bersama-sama pada hari ini bagaimana yang dikatakan soalan umum dan juga soalan khusus. Baik, ya. Pertama, kita lihat dulu contoh soalan umum. Ya, contoh soalan umum. Berikan 3 tujuan dasar-dasar pembangunan negara dibentuk. Ya, tidak ada dalam buku, ya, para pelajar, tetapi memerlukan daya fikir minda para pelajar untuk merenung mengapa kerajaan mewujudkan dasar-dasar ini. Maka soalan secara umum, berikan 3 tujuan dasar-dasar pembangunan negara dibentuk. Bermakna mengapa setiap kerajaan yang ada akan membentuk dasar-dasar tertentu bagi melihat pencapaian Malaysia ke arah negara maju dan sejahtera, ya, mengikut acuan kita sendiri. Maka cikgu bincangkan di sini, ya, 3 tujuan dasar-dasar pembangunan negara dibentuk. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini adalah nadi kepada sesebuah negara. Kita lihat ekonomi yang kukuh,
maka dapat menjana sebuah negara yang sejahtera. Bila menjana sebuah negara yang sejahtera, maka di sini akan meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang seterusnya, memperkukuh integrasi nasional. Yang keempat, memajukan sumber manusia. Yang kelima, mengoptimumkan penggunaan sumber negara. Dan yang keenam, memelihara identiti nasional. Maka soalan minta 3 tujuan saja. Cikgu dah pesan pada siri yang sebelum ini, para pelajar jangan tambahlah ya. Berikan 3 saja. Maka cikgu bagi di sini sebagai contoh jawapan untuk para pelajar memilih jawapan yang terbaik, yang mudah difahami. Boleh? Cikgu teruskan soalan umum. Ya, kita lihat di sini. Senaraikan 4 dasar awam yang memupuk nilai-nilai murni demi kesejahteraan negara. Tidak ada dalam buku para pelajar, tetapi soalan pengajian ini menguji aras kemahiran pelajar untuk berfikir, iaitu senaraikan 4 dasar awam yang memupuk nilai-nilai murni. Maka kalau kita kaji secara keseluruhannya, semua dasar yang digubal oleh kerajaan bertujuan untuk memupuk nilai-nilai murni dan kesejahteraan. Maka ada banyak dasar. Ya, para pelajar, di sini cikgu berikan beberapa dasar kerajaan, iaitu dasar awam yang memupuk nilai-nilai murni. Maka cikgu letakkan di sini yang mudah-mudah saja untuk pelajar fahami. Pertama, dasar kebudayaan kebangsaan, ya, memupuk nilai-nilai kebudayaan. Dasar pendidikan kebangsaan, sudah semestinya, ya, pendidikan menjadi elemen yang sangat penting. Yang ketiga, dasar belia negara, untuk mewujudkan belia yang mempunyai jati diri. Dasar sosial negara, dasar pembangunan nasional, dasar wawasan negara, dasar wanita negara, dasar pertanian negara. Di sini cikgu senaraikan 8. Dan ada lagi dasar-dasar lain yang memupuk nilai-nilai murni demi kesejahteraan negara. Sebab soalan minta 4 sahaja. Jadi cikgu berikan di sini sebagai tambahan kepada para pelajar. Boleh dapat? Boleh faham? Kita lihat lagi bentuk soalan umum berkaitan dengan dasar-dasar kerajaan. Ya, pembangunan alam sekitar turut menjadi agenda penting dalam beberapa dasar negara. Nyatakan 4 dasar tersebut. Ini dasar secara umumnya difokuskan kepada alam sekitar. Maka kita lihat, dia nyatakan 4 dasar tersebut. Dasar apa? Dasar yang berkaitan dengan alam sekitar. Maka kita lihat di sini, okey, nyatakan 4. Cikgu biasanya dalam sesi kuliah ini, perkongsian ilmu, cikgu suka beri lebih. Tetapi dalam peperiksaan ataupun dalam ujian, para pelajar tidak sama sekali dibenarkan memberi lebih jawapan. Kalau soalan minta 4, bagi 4 saja. Baik, berkaitan dengan alam sekitar anak pelajar, maka dasar yang pertama ialah dasar alam sekitar negara. Dan yang kedua, dasar perhutanan negara. Apa-apa saja yang berkaitan dengan alam sekitar, hutan, pertanian, maka dasar pertanian negara. Dasar kepelbagaian biologi, dasar sains dan teknologi, dasar bioteknologi, dan dasar teknologi hijau. Ya, cikgu beri di sini, semua dasar ini berkaitan dengan pembangunan alam sekitar secara umumnya. Baik. Kita lihat soalan umum yang seterusnya berkaitan dengan dasar kerajaan. Adakah cikgu cepat sangat? Boleh faham ya? Boleh ikut. Nyatakan 4 kebaikan aktiviti pertanian organik. Maka di sini kita lihat secara umum menyentuh berkaitan dengan dasar pertanian negara. Fokus kepada 4 kebaikan aktiviti pertanian organik. Tidak mustahil para pelajar, soalan ini boleh ditanya dalam soalan esei. Apakah yang dikatakan pertanian organik? Dan hari ini kita lihat, kerajaan cuba mempopularkan pertanian yang berbentuk organik. Kenapa? Kerana pertanian organik ini tidak menggunakan baja kimia. Maka kadar kesuburan hasil pertanian lebih baik. Ya, mengelakkan daripada berlakunya keracunan dan sebagainya. Ini pertanian organik. Sebab apa? Pertanian ini sekarang sudah menjadi satu elemen perniagaan, bukan sekadar untuk sara diri.
ya, tetapi sudah boleh dikomersialkan pertanian ini, ya, termasuklah penternakan. Baik, kita lihat apakah jawapan bagi soalan ini. Sudah bagi tahu tadi, kita faham dahulu konsep pertanian organik, maka dapat mengurangkan pencemaran. Yang kedua, mengekalkan kesuburan tanah. Yang ketiga, menghasilkan sumber makanan yang selamat. Yang keempat, mengekalkan keseimbangan ekologi. Dan yang kelima, meningkatkan kualiti hasil pertanian. Dan kalau pelajar ingat di sini, soalan ini umum. Dan kalau pelajar yang mengambil mata pelajaran geografi juga akan belajar ciri-ciri pertanian. Maka cikgu dah pesan pada awal sesi pertemuan kita, pengajian am ini merentas disiplin ilmu, maka para pelajar haruslah membudayakan bacaan luas sama ada melalui media-media yang ada, surat khabar, majalah, ya, dan sebagainya, untuk kita menambahkan ilmu pengetahuan, ya. Baik. Dan yang seterusnya, kita lihat di sini, jelaskan dua faktor penghalang kepada integrasi kaum. Secara umum saja soalannya, yang melibatkan tema integrasi dan perpaduan. Ya, jelaskan dua faktor. Dan soalan ini juga, ya, boleh disoal dalam soalan esei yang melibatkan faktor yang menghalang integrasi dan perpaduan kaum. Maka cuma dalam soalan struktur kita tidak perlu menghuraikan dengan panjang lebar. Sekadar kita memberikan idea dan juga huraian pendek. Kita lihat di sini secara umumnya, jelaskan dua faktor penghalang kepada integrasi kaum. Faktor pertama ialah faktor ekonomi. Kerana apa? Terdapat pengenalan kaum mengikut ekonomi yang menimbulkan perasaan cemburu. Ya. Kedua, pendidikan. Kita lihat wujudnya pengasingan sekolah mengikut kaum. Ya. Yang ketiga, ideologi. Terdapat penubuhan parti-parti politik berdasarkan identiti kaum masing-masing. Dan seterusnya, sifat perkauman. Dan kita lihat teknologi juga boleh menjadi penghalang kepada integrasi kaum. Mungkin juga pada hari ini kita lihat penyebaran pelbagai maklumat palsu ataupun maklumat-maklumat yang sensitif tentang sesuatu kaum. Ya, ini akan menjadi penghalang. Ya, baik. Boleh faham, ya? Kita teruskan. Ya, jelaskan dua faktor yang menyebabkan teknologi robotik masih tidak dapat menggantikan tenaga kerja manusia sepenuhnya. Mungkin anak-anak pelajar, ya, biasa mendengar teknologi robotik. Ini di bawah tema apa? Sains dan teknologi, iaitu di bawah dasar sains dan teknologi secara umum saja. Ya, mengapa kita lihat iaitu teknologi robotik masih tidak dapat menggantikan tenaga manusia sepenuhnya? Tak boleh, sebab robot ini hasil ciptaan manusia. Bila hasil ciptaan manusia, dia tidak boleh lawan dengan toke, orang yang mencipta. Itu kita kata. Robot ini dia hanya sekadar mengikut arahan saja. Maka dia tidak ada perasaan kalau kita belajar. Ya? Kerana apa? Manusia yang menciptakan robot tersebut. Maka jelaskan dua faktor. Tidak mustahil soalan begini boleh disoal dalam soalan esei. Ya. Baik. Pertama, kita lihat, jelaskan kos yang tinggi. Kenapa? Kos mengadakan, nak mencipta dia, nak menyelenggara dia dan juga nak membaiki memerlukan kos yang tinggi. Yang kedua, tidak mampu membuat keputusan. Sebab cikgu dah kata tadi bahawa dia tidak berupaya membuat keputusan kerana apa? Dia tak ada perasaan. Dia tak boleh berfikir kerana telah diprogramkan oleh manusia yang lebih kreatif daripada robot tersebut. Dan yang ketiga, tidak mempunyai perasaan. Tak ada emosi robot. Ya? Tidak boleh melakukan kerja-kerja berkaitan sesama manusia. Robot sekadar mengikut arahan. Ya, manusia kita perlu ada pertimbangan yang wajar. Ya, mungkin berlaku kes-kes tertentu, kita perlu berjumpa dengan majikan kita. Ya, yang ketiga, tidak fleksibel. Kenapa? Dia tidak boleh berfikir dengan sendirinya kerana dia telah diprogramkan. Yang kelima, diprogramkan oleh manusia. Ya, para pelajar boleh faham? Ini perlu berfikir. Nak berfikir kita perlu membaca. Nak membaca kita perlu mencari. Ya, ilmu tidak pernah datang
melayang macam itu saja para pelajar. Tingkatan 6, biasanya cikgu selalu pesan, siapa yang rajin bertanya, siapa yang rajin mencari, dia akan dapat apa yang dicari. Baik. Seterusnya, soalan-soalan yang khusus tentang dasar kerajaan pula. Tadi secara umum. Ini secara khusus. Apabila secara khusus para pelajar, maka akan dia khususkan kepada dasar-dasar tertentu yang telah digubal oleh kerajaan. Apabila khusus, ini pelajar perlu memahami setiap dasar kerajaan. Ya. Dan memang banyak dasar kerajaan, pelajar tak perlu hafal semua, tetapi faham. Ya. Baik, kita lihat bagaimana bentuk soalan khusus tentang dasar-dasar kerajaan. Ya. Baik. Cikgu ambil yang pertama, contoh soalan, nyatakan 3 kesan pelaksanaan dasar automotif negara. Khusus ditumpukan kepada apa? Dasar automotif sahaja. Ya, maka jawapan yang sini cikgu berikan, peningkatan daya saing industri automotif negara, kewujudan Malaysia sebagai hub serantau bagi industri kereta, ada salah ejaan sikit ya. Peningkatan kualiti kereta nasional. Ya, ini khusus tentang dasar automotif negara. Dan kita lihat dasar automotif pada hari ini, dari semasa ke semasa, dasar automotif ini pada tahun 2020 pula. Ya. Baik. Yang berikutnya, contoh, nyatakan 4 daripada 6 teras bidang keberhasilan utama negara, iaitu NKRA, National Key Result Area. Ya, dia kata 4 daripada 6. Ya, maksud dia semua ada 6. Okey, cikgu bagi ke 6 supaya anak-anak pelajar boleh faham apakah yang dikatakan sebagai bidang keberhasilan utama negara. Iaitu pertama, memerangi rasuah. Kita lihat ini sudah ada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang menjalankan tugasnya yang cukup efektif. Kedua, mengurangkan kadar jenayah. Kalau kita lihat semasa musim PKP, kadar indeks jenayah semakin berkurangan. Ya. Yang seterusnya, meluaskan akses pendidikan berkualiti dan berkemampuan. Kita lihat pada ini kerajaan menyediakan kemudahan wifi, internet, dapat seorang 1 gig nanti boleh gunakan untuk akses maklumat. Ya. Dan seterusnya, memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman. Kita lihat pada hari ini ya, pelbagai kemudahan di luar bandar dan pedalaman disediakan, khususnya dari segi infrastruktur dan infostruktur. Dan seterusnya, menambah baik pengangkutan awam. Kita lihat pada hari ini kita sudah ada LRT, MRT, ETS dan sebagainya. Dan mempertingkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah di sini. Maka di sinilah golongan B40 pada hari ini terus dibela dalam pelbagai aspek supaya jurang ekonomi tidak begitu ketara ya, antara golongan yang berpendapatan rendah dengan sederhana dan golongan yang berpendapatan tinggi. Okey, cikgu terangkan lagi nanti ya. Baik, yang kedua, yang seterusnya, terangkan 2 faedah yang dinikmati oleh rakyat kesan daripada pelaksanaan dasar persyarikatan Malaysia. Ya, ini khusus ditumpukan kepada dasar persyarikatan Malaysia. Maksud di sini 2 faedah. Apakah kebaikan yang telah dinikmati oleh rakyat? Ya. Yang pertama, rakyat menerima perkhidmatan yang lebih cekap dan berkualiti. Huraiannya ialah amalan swasta diterapkan dalam sektor awam. Ya, sektor swasta tidaklah mementingkan keuntungan semata-mata. Ya, dia mengurangkan beban kerajaan tetapi menyediakan perkhidmatan yang lebih berkualiti. Ya, yang seterusnya, meningkatkan kualiti hidup rakyat iaitu membantu menyediakan prasarana. Sebab dasar persyarikatan tidak sama dengan dasar penswastaan. Persyarikatan adanya jalinan usaha sama antara sektor swasta dengan sektor awam. Itu pelajar perlu memahaminya. Ya. Kita lihat lagi yang seterusnya, khusus kepada terangkan 2 sumbangan dasar wanita negara dalam memajukan wanita di negara ini. Mungkin daripada dasar wanita ini, boleh dibentuk soalan esei sumbangan wanita dalam pembangunan negara.
Ya, khusus kepada golongan wanita. Kerana kita lihat pada hari ini, wanita sudah menguasai pelbagai bidang di negara kita. Ya. Wanita, orang kata kalau dulu ni apa? Belajar tinggi-tinggi pun akhirnya keceruk dapur juga. Dunia pada hari ini tidak lagi ya. Jadi kerajaan adakan dasar wanita negara untuk melibatkan wanita dalam semua aspek pembangunan negara dari segi sumbangan dan faedah. Yang kedua, meningkatkan sumbangan wanita dalam membuat keputusan, iaitu penglibatan wanita dalam jawatan-jawatan yang strategik. Kita lihat hari ini, wanita sudah ada dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang pentadbiran. Maka seharusnya wanita berbangga ya, dengan dasar wanita negara. Ya. Dan seterusnya, kita lihat, namakan dua rancangan Malaysia yang terdapat dalam tempoh pelaksanaan Dasar Wawasan Negara. Cuba bagi terus ya jawapan, iaitu Rancangan Malaysia ke-8 2001-2005, Rancangan Malaysia ke-9 2006, 2010 dan sekarang kita sudah menjurus kepada Rancangan Malaysia yang keberapa? Ya, 11, 12 untuk kita capai ya strategik yang seterusnya. Berikan dua dimensi baru yang diperkenalkan dalam Dasar Wawasan Negara, ya. Membangunkan masyarakat Malaysia berasaskan pengetahuan, menjana pertumbuhan berdasarkan sumber dan kekuatan tempatan. Baik, khusus. Yang berikutnya, jelaskan dua manfaat yang diperoleh oleh rakyat melalui pelaksanaan ya, cuba saya Dasar Sosial Negara, khusus untuk Dasar Sosial Negara. Pertama, mendapatkan keperluan asas iaitu makanan, pakaian, perlindungan. Peluang untuk membangunkan potensi dan keperluan diri, perniagaan, kerjaya dan kesihatan. Khusus di sini ialah Dasar Sosial Negara. Seterusnya, pembangunan alam sekitar turut menjadi agenda penting dalam beberapa dasar negara. Nyatakan 4 dasar tersebut. Ini cikgu dah bagi dah tadi. Okey, ada kaitan iaitu berkaitan dengan dasar pembangunan alam sekitar, ya. Seterusnya, nyatakan 3 rasional penggubalan dasar pendidikan negara. Rasional dasar pendidikan negara, khusus kepada dasar pendidikan negara. Pertama, ya, dasar pendidikan keperluan kepada pembangunan negara. Hari ini kita lihat bahawa guru-guru, ustazah pula yang akan menjadi barisan hadapan. Untuk apa? Untuk memenuhi keperluan negara selepas pasca COVID-19 ini. Ya. Dasar pendidikan identiti kebangsaan dan juga dasar pendidikan lambang perpaduan. Ya. Dan seterusnya, sudah bagi tadi, nyatakan 3 tujuan, contoh soalan berikutnya, dasar penswastaan diperkenalkan. Ya. Maka sudah semestinya untuk mengurangkan bebanan keuangan kerajaan, meninggikan kecekapan dan penghasilan kerja, menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan kekesanan negara. Baik, ya? Baik, kita lihat kepada, sedikit cikgu ambil balik kepada soalan yang bertemakan agama dan kepercayaan sebagai tambahan ya, berdasarkan tema yang telah diberikan. Kita lihat, agama dan kepercayaan. Mengapa perlunya beragama? Ya? Mengapa agama dan kepercayaan diletakkan sebagai petunjuk negara maju dan sejahtera? Dan apa kesan jika rakyat berpegang teguh kepada agama? Dan apa kesan sekiranya rakyat tidak berpegang teguh kepada agama? Ya, kenapa perlunya beragama? Ya, kerana wujudnya agama, kerana fitrah manusia itu sendiri. Ya, sebagai garis panduan kehidupan, kerana agama ini mengajar manusia segala kebaikan, segala peraturan yang ada dalam kehidupan manusia. Ya, maka agama adalah jalan kedamaian dan keharmonian. Agama mempunyai peraturan dan kesan jika berpegang teguh kepada agama, maka wujudnya rakyat yang bermoral dan berakhlak. Jati diri dan kepribadian yang meningkat. Wujudnya perpaduan dalam kalangan masyarakat. Masalah sosial jenayah akan berkurang. Masalah sosial atau masalah jenayah akan berkurang. Mewujudkan masyarakat dan negara yang aman dan harmoni. Ya,
Cikgu teruskan. Ya. Kenapa? Kerana perkara 3, Perlembagaan Persekutuan Agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai dalam mana-mana bahagian persekutuan. Ya. Jadi kita harus memahami bahawa apa-apa yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan adalah untuk kebaikan kita bersama. Ya. Para pelajar boleh faham, boleh dapat. Dan lihat soalan yang cikgu berikan di sini. Nyatakan 3 kesan. Tadi dah ada dah. Maka para pelajar boleh ambil daripada yang cikgu berikan tadi. Yang mana-mana satu pun tak ada masalah. Ya. Okey. Ya. Dan seterusnya kita lihat soalan latihan cikgu sediakan di sini. Ya. Jelaskan 2 cara penghayatan agama dan kepercayaan dapat memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Yang seterusnya, nyatakan 3 kesan sekiranya rakyat di negara ini tidak menghayati ajaran agama masing-masing. Ya, maka di sini negatif, di atas ni positif. Baik. Kita lihat pula kepada politik. Ya. Politik, apakah kepentingannya? Maka menjamin kesejahteraan hidup rakyat, ya, menjamin keselamatan negara, menarik pelaburan asing, merancakkan perkembangan ekonomi negara, meningkatkan imej negara, menggalakkan kedatangan pelancong asing. Ya, baik. Di sini ada kepentingan politik. Baik, kita lihat bentuk soalan yang berkaitan dengan kepentingan politik. Nyatakan 3 kepentingan politik yang stabil kepada negara. Maka soalan ini pernah disoal dalam soalan AC. Ya? Maka menarik pelabur asing, menarik pelancong asing, merancakkan ekonomi negara. Baik. Yang seterusnya, lihat di sini ya. Cikgu hari ini mungkin kali terakhir kita berjumpa, cikgu banyakkan latihan kerana apabila buka sekolah nanti boleh bincang bersama-sama dengan guru atau rakan, ya. Jelaskan 2 faktor yang boleh menjejaskan kestabilan politik negara. Soalan hot. Yang kedua, berikan 3 kesan terhadap negara sekiranya keadaan politik tidak stabil. Dan yang ketiga, nyatakan 3 peranan rakyat dalam menjamin kestabilan politik negara. Cikgu rangkumkan semua, ya, jelaskan, berikan, nyatakan. Boleh? Baik. Ya. Kemudian kita lihat sedikit dasar yang berkaitan dengan ekonomi, ya. Baik. Para pelajar sudah faham, kalau kita bicarakan dasar berkaitan dengan ekonomi, bermula daripada pra-DEB, kemudian DEB, Wawasan 2020, Dasar Pembangunan Nasional, dan seterusnya Dasar Wawasan Negara. Ini sebagai revisi saja, sebagai satu ulang kaji kepada pelajar. Mungkin sudah lama kita bercuti, takut lupa dasar-dasar utama berkaitan dengan ekonomi. Ya, kita lihat sedikit. Dasar ekonomi baru, objektif dia membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum, dan seterusnya membasmi pengenalan kaum mengikut jenis aktiviti ekonomi. Strategi pelaksanaan cikgu berikan secara sepintas lalu sebagai satu peringatan semula, iaitu memajukan kawasan luar bandar, membaiki mutu dan taraf hidup rakyat, meninggikan daya pengeluaran dan peluang pekerjaan, dan seterusnya menubuhkan beberapa agensi kerajaan. Yang ini cikgu ulang balik supaya para pelajar boleh faham beberapa pencapaian. Ya, setelah cikgu berikan di situ, ini cikgu ulang sedikit berkaitan dengan Dasar Pembangunan Nasional, ya, sebagai peringatan saja. Ya, baik, strategi pelaksanaan cikgu berikan di sini. Dasar Wawasan Negara. Okey. Ya. Rasional dia. Program transformasi ekonomi. Di banyak di sini. 12 bidang yang berkaitan dengan ekonomi.
Ya, cikgu berasa semua pelajar boleh ada ni 5 koridor pembangunan dalam RMK 9. Ya. Kesinambungan dia, maka hari inilah ya, kekuatan ekonomi, bidang keberhasilan. Jadi teras NKRA tadi cikgu dah berikan bentuk soalannya. Implikasi ya, program transformasi ekonomi. Dasar otomotif, cikgu dah berikan tadi, semua berkaitan dengan ekonomi. Okay. Ini cikgu dah berikan tadi dalam perbincangan. Ini pun cikgu dah berikan. Ya. Okey. Baik. Maka cikgu berasa sebelum kita memulakan sesi persekolahan pada 24 hari bulan Jun nanti, para pelajar bersedialah dari segi fizikal dan mental. Dan sepanjang sesi perkongsian ilmu, sesi kuliah kita berkaitan dengan pengajian am semester 2 900 Palang 2, cikgu ingin memohon ampunan maaf sekiranya terdapat kekasaran, kekilafan ataupun kekurangan. Dan cikgu ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis, Majlis Agama Islam Negeri Perlis, ya, Kerajaan Negeri Perlis dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Perlis serta kru-kru Suara Sunnah Negeri Perlis yang rela berkorban pagi, petang, siang, malam, dan juga kru-kru dari Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Sekurang-kurangnya kita berjaya untuk menebarkan ilmu pengetahuan bukan sahaja di negeri Perlis ini, cikgu berasa. Mungkin juga di luar negeri Perlis. Ambillah segala kebaikan kerana ilmu yang dikongsi itu akan sentiasa subur dan mekar. Ingat selalu pesanan cikgu. Ya, belajar pada usia muda ibarat mengukir di atas batu. Tetapi belajar pada usia tua ibarat mengukir di atas air. Semoga anak pelajar sihat dan sejahtera, teruskan pembelajaran, sama-sama berjuang sehingga kita berjaya. Akhirnya para pelajar berjaya ke puncak Menara Gading. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.